Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar. Kembali lagi kita ke slot yang kedua. Seperti yang cikgu maklumkan sebelum ini, kita telah lalui bahagian pertama. Cikgu telah terangkan tentang format SPM yang terkini, KSSM, dan cikgu telah berikan contoh soalan bahagian A. Okey, so untuk bahagian yang kedua ini, okey, cikgu akan fokuskan kepada teknik ataupun kaedah lah. Kita ulang kaji bagaimana kita nak menjawab soalan bahagian B. Okey, cikgu berikan di sini dulu dia punya taburan aspek markah lah bagi item-item yang terdapat dalam bahagian B. Okey, soalan bahagian B kertas 2 ini ada 6 soalan seperti yang telah cikgu maklumkan pada slot sebelum ini, iaitu bermula dengan soalan 6, soalan 5, kemudian diikuti dengan soalan 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, so kat sini kita tengok ada 6 soalan dan jika anak-anak pelajar perhatikan pada setiap soalan tu. Okey, kalau kita tengok soalan 5 dan 6, ia adalah pasangan. Pasangan kenapa cikgu kata pasangan? Sebab dia punya elemen ataupun konstruk yang disoal pada soalan 5 dan 6 adalah sama. Okey, so kat sini kalau anak-anak pelajar tengok mungkin tak apa nak familiar. Kalau guru-guru tengok dia tahulah. Okey, PS01 tu adalah kemahiran mengingat. Okey, KS01 itu kemahiran memahami. KS02 mengaplikasi dan KS03 menganalisis. Tak apa, yang ni guru-guru tahu tapi cumanya kalau kata anak-anak pelajar tengok tu bentuknya sama. Okey, so kalau tengok soalan 5 dan 6 bentuknya sama. Kemudian tengok soalan 7, 8 bentuknya sama. Tengok ni sama kan? PS01, PS01, KS02, KS02 sama. Okey, dan soalan pasangan yang seterusnya adalah pasangan nombor 9 dan 10 iaitu bermula dengan KS01 dan diakhiri dengan KS05. Kalau tengoklah inilah bahagian yang special sebab dia ada 7 markah. Yang lain ni pasangan pertama dan pasangan yang kedua ni ada 6 markah saja. Okey, pada pasangan yang ke-9 dan ke-10 ni ada 7 markah. Kenapa ada 7 markah? Sebab pada bahagian ini ada elemen mencipta. Okey, baik. Tanpa buang masa, kita pergi teruslah kepada latih to be. Okey, cikgu kita nak ulang kaji supaya kita ada panduan lah, panduan khusus bagaimana nak menjawab soalan dengan tepat. Tak perlu buat ayat panjang-panjang. Kita bagi jawapan yang simple tapi tepat mengenai skema jawapan. Okey, so untuk hari ini cikgu pilih soalan koordinasi badan. Okey, ini cikgu tulis kat sini soalan 5/6 bermaksud kan cikgu dah beritahu dah tadi pasangan dia sama dia punya bentuk soalan. So cikgu buat soalan 5 atau 6. Okey, ni bentuk dia macam ni. Okey, cikgu pilih soalan koordinasi badan bab 7 tingkatan 4. Rajah menunjukkan suatu kelenjar dalam badan manusia. Kita belajar kita ada kelenjar endokrin bermula dari otak, kemudian di sini, kemudian kita ada pituitari di otak, kita ada thyroid, kemudian kita ada pankreas, adrenal, okey, kemudian kita ada apa? Ovari dan juga kita ada testis. Satu orang ada satu je lah. Tak sama ada testis atau ovari. Okey, kemudian soalan dia kat sini ditunjuk. Alright, apakah sistem koordinasi badan yang melibatkan P? Okey, kalau kata pelajar tengok tu jangan terburu-buru untuk menjawab walaupun dia label P, walaupun kamu tahu itu adalah kelenjar thyroid. Soalannya apa? Soalannya dia tanya apakah sistem. So jangan terburu-buru. Bila kita menjawab soalan, kita highlightkan apa yang soalan nak. Soalan tu nak sistem. Okay, so jawapannya adalah sistem endokrin. Simple. Alright? Jangan tulis kelenjar thyroid. Kalau kamu tulis kelenjar thyroid, salah sebab soalannya nak sistem. Itulah tujuan kita buat ulang kaji pada hari ini. Okay, pada slot ini sebab cikgu nak kamu menjawab soalan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh soalan. Bukan hanya sekadar apa yang kamu tahu. Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. Soalan ini adalah soalan berkenaan dengan kemahiran kamu memahami. Yang tadi kamu kena ingat itu adalah sistem endokrin. Okey, sekarang ni kamu kena faham P merembeskan sejenis bahan kimia. Apakah fungsi bahan kimia itu? Okey, so kita tahu P ini adalah kelenjar thyroid dan kelenjar thyroid bahan kimia yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin kita kenalinya sebagai hormon. So hormon yang dirembeskan oleh kelenjar P adalah hormon tiroksina ataupun thyroksina. Kelenjar hormon tiroksina ni bukan dia tanya apakah hormon yang dirembeskan. Dia tanya apakah
fungsi. Sebab tu cikgu nak kamu ambil highlighter, highlightkan ataupun ambil pen, gariskan apa yang soalan nak. Soalan nak fungsi bahan kimia. Maksudnya fungsi thyroxina. Okey, so kita kena tahu bahawa hormon thyroxina ni fungsinya mengawal perkembangan fizikal dan mental bagi kanak-kanak ataupun untuk orang dewasa dia mengawal kadar metabolisme badan. Bukan boh dua-dua, boh salah satu sahaja. Okey, so diterima. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ni panjang. Kalau tengok slide cikgu ni, satu slide ni penuh dengan soalan saja. Okey, dia punya rangsangan saja. Okey, so dia bagi kat sini keratan suatu akhbar KBH online. Okey, dia tengok kat situ pelajar maut angkara pemandu mabuk. Okey, so kamu baca satu-satu daripada keratan tu. Seorang pelajar 3/5 maut dalam kemalangan selepas motosikal ditunggangnya terbabit kemalangan dengan sebuah perodomai V dipandu seorang pemandu mabuk di Jalan Raja Laut di sini awal pagi tadi. Ini keratan akhbar BH online. Soalannya, berdasarkan keratan akhbar tersebut, apakah perbuatan? Soalan dia, apakah perbuatan? Tengok elok. Markah dia dua ni. Markahnya dua. Soalan pertama dia tanya, apakah perbuatan? Buat apalah pemandu tu, buat apalah pemandu perodomai V tu buat apa yang menyebabkan koordinasi badannya terganggu? Dia buat apa? Satu markah. Menyebabkan berlakunya kemalangan itu. So, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pemandu tersebut dan kaitannya yang menyebabkan koordinasi badannya terganggu sehingga akan menyebabkan kemalangan jalan raya. Okey, so sebabkan dua markah. Tidak perlu menjawab panjang-panjang, jawab dalam bentuk puan sahaja. Puan pertama, perbuatan apa yang dibuat? Okey, dia memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun tulis pemandu minum alkohol berlebihan. Ada perkataan alkohol tu maksud dia itu adalah perbuatan yang dilakukan dapat satu markah. Okey, so apa kesan apabila dia mengambil alkohol secara berlebihan sehingga menyebabkan kemalangan tu? Okey, kesannya adalah melambatkan penghantaran impuls. Okey, so bila impuls tu lambat dihantar, maka dia punya gerak balas dia akan menjadi lambat. Okey, contohlah cikgu bagi ke kamu dia punya perumpamaan. Orang yang di bawah pengaruh alkohol ni, bila penghantaran impulsnya menjadi lambat, kereta tu dah sampai di depan, motor tu dah sampai di depan matanya, tapi disebabkan penghantaran impulsnya lambat, maka dia nampak motor tu jauh lagi. Sebab itulah menyebabkan kemalangan jalan raya. Okay, so jawapan kamu, cikgu nak kamu bagi dalam bentuk yang saintifik macam ni. Alright? Okay, next kita pergi kepada soalan seterusnya. Rajah menunjukkan dua jenis dadah. Diberikan di sini adalah yang pertama dadah penenang dan yang kedua maklumat dadah halusinogen. Okey, soalannya banding bezakan. So kalau kamu tengok bila ada banding beza, ini adalah konstruk ataupun elemen menganalisis. Menganalisis kita tengok pada bahagian dadah penenang, kita tengok pada bahagian halusinogen. Soalannya banding bezakan. Bila ada perkataan banding bezakan ada dua markah, bermaksud dia nak satu persamaan dan juga satu perbezaan. Cikgu, kita nak bagi persamaan atau perbezaan dari segi apa? Kita tengok soalan dia nak apa? Dari segi kesannya terhadap koordinasi badan. Okey. So, persamaan kedua-dua dadah ini adalah kedua-duanya boleh menjejaskan koordinasi badan. Okey. Manakala yang dia punya perbezaan dia kita nampak bagi jelas dadah penenang apa, dadah halusinogen apa. Okey. So, contoh jawapan. Penenang menghalang pergerakan impuls ataupun melambatkan pergerakan impuls, manakala halusinogen mengubah laluan impuls. Bagi nampak dia punya jawapan tu spesifik dan juga dan saintifik. Maksudnya kita nak dari segi konsep tu jelaslah. Alright. Okey, kita pergi seterusnya kepada contoh yang kedua, pasangan kedua iaitu pasangan soalan 7 dan 8. Cikgu beri satu contoh lah. Bagi banyak takut tak sempat. Okey, kita tengok contoh ini adalah bab 3. Mengukur parameter kesihatan badan. Okey, dari segi dia punya BMI. Okey, soalannya kata apa? Rajah menunjukkan perbualan antara 3 orang sahabat berkaitan indeks jisim badan. BMI, Body Mass Index. Okey, so ada 3 rakan lah. Kita ada Lau, kita ada Ravi dan kita ada Ahmad. Lau, berapa BMI awak? Awak nampak sangat kurus. Okey, so Lau bagi tahu BMI saya ialah 18. Okey, kemudian Ahmad kata, wah, betulnya awak, jisim saya 90 kg tetapi tinggi saya hanya 1.57
meter. Okey, so ni Ahmad katalah ini adalah sebenarnya klon soalan SPM yang sebenar lah. Okey, dia buh nama lain, ni nama lain lah. Okey, baik kita tengok soalan dia. Berdasarkan rajah, hitungkan BMI bagi Ahmad. So kita tengok maklumat pada Ahmad tadi. Tengok pada gambar rajah tu. Okey, so kita tengok maklumat Ahmad, jisimnya 90 kilogram. Kemudian dia punya tinggi adalah 1.57 meter. Okey, soalan dia suruh kira dan dia dah beri formula siap pada soalan tersebut. So kamu masukkan je nilai 90, okey, bahagi dengan ketinggiannya tadi berapa? 1.57 kuasa 2. Tekan je kalkulator, kamu akan dapat nilai 36.58. Okey, mengaplikasi dekat sini seperti yang kalau kamu ingatlah slot pertama cikgu bagi tahu, soalan mengaplikasi juga boleh ditanya dalam bentuk pengiraan. Alright? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Apakah kategori BMI bagi Ahmad? Okey, so kategori BMI bagi Ahmad ni adalah soalan yang menguji kemahiran memahami kamu. Kamu kena tahu 36.58 tu berada dalam kategori mana. Kita ada kategori kurang jisim badan, kita ada kategori jisim badan unggul, berlebihan jisim badan, dan kita juga ada obes. Okey, so kamu kena ingatlah, kena faham dan ingat kategori mana nilai 36.58 itu. Okey, so kalau kita rujuk pada buku teks, okey, nilai itu berlebihan daripada 30, so itu adalah kategori obes. Alright? Okey, dan soalan seterusnya, adakah Lau mengalami masalah jisim badan? Okey, kalau kamu tengok soalan ni dia kata adakah? Adakah? Kamu jawab dulu sama ada ya atau tidak. Sebab markah dia 2. Dia tanya adakah? Kamu jawab dulu ya atau tidak. Kemudian baru terangkan. Itu cara kita nak menguasai kemahiran menjawab soalan tu nak apa. Soalan tu tanya adakah? Kamu jawab dulu ya atau tidak. Okey, so kalau kamu tengok Lau tadi dia punya BMI dia adalah 18. Kan? Okey, so kita tengok adakah dia tidak ikut dia punya, adakah dia mengalami masalah jisim badan? Mengalami masalah jisim badan tu maksud dia bukan jisim badan unggul. Kalau kita rujuk buku teks, jisim badan unggul adalah antara 18.5 hingga 24.9. Itu yang unggul lah. 18.5 hingga 24.9. Okay, so sesiapa yang mempunyai BMI yang berada dalam jumlah ini, makanya dia okey. Sekarang ni dia tanya, Lau dia punya BMI 18, adakah Lau mengalami jisim badan? Okey, so kalau kita refer kepada yang ni, ya lah. Ya. Okey, ya. Dapat 1 markah. Okey, penerangannya BMI-nya kurang daripada 18.5. Okey. Mungkin juga ada pelajar tu dia tak ingat 18.5 tu. Dia kata, okey lah tu 18, bukannya 16, bukannya 15. Okey, so cikgu terima juga di atas kelonggaran lah. Bukan dari segi ketepatannya tu. Sekiranya kamu jawab tidak, okey, dengan alasan jisimnya menghampiri jisim badan unggul. Ni, yang unggul ni 18.5. Mungkin the result adalah 18 je. Okey, so dia terima sekiranya kamu tulis penerangan menghampiri jisim badan unggul. Okey, ini dilonggarkanlah, tapi lebih tepat kalau kamu buat yang ni nah. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ini dia bagi 2 jenis menu. Kita ada menu R, okey, dan juga menu S. Kita tengok kat sini, kita ada menu R tu yang ada ayam, ada buah, ada sayur, ada nasi. Kemudian samalah S pun ada juga, tapi kita tengok dia punya portion ataupun dia punya nisbah, dia punya tu tak sama. Okey, soalan dia, pilih menu yang sesuai untuk Ahmad. Kita tengok tadi Ahmad itu mengalami masalah obes. Okey, so yang mana sesuai untuk dia? R atau S? Okey, sebab dia kata kat sini pilih, macam dah tadi adakah pun. Maksud dia kamu kena pilih dulu baru kamu dapat markah. Okey, so kalau kita tengok kat sini, portion yang sesuai untuk seseorang yang mengalami obes, dia tidaklah boleh mengambil makanan yang mengandungi kalori terlalu tinggi. Okey, so yang sesuai untuknya adalah R. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, kalau kata kamu silap pilih, kamu both S, terus hilang kedua-dua markah. So reason dia tak terima dah. Okey, so kalau kamu buat R, dapat 1. Kalau penerangan salah pun okey, dapat 1. Okey, so penerangan yang betul lah bila kita memilih menu R adalah menepati pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Okey, ataupun kita juga tulis mengandungi gizi yang seimbang. Dia punya portion itu betul. Okey, maksud dia portion itu sesuai untuk
untuk kita lah sekarang ni. Kalau kita sihat sekalipun, kita elok ambil yang suku-suku separuh tu yang disarankan oleh konsep pinggan sihat Malaysia. Right? Alright, seterusnya kita pergi kepada pasangan yang terakhir untuk soalan bahagian B ini, iaitu pasangan nombor 9 dan 10. Untuk soalan 9 dan 10 ni cikgu bagi dua lah bentuk sebab dia ada dua jenis bentuk. Tadi ni tak apa, sama. Okay, sekarang ni cikgu bagi bentuk yang pertama dulu. Okey, darjah 10.1 dan darjah 10.2 menunjukkan dua orang lelaki memakai alat perlindungan diri. Kalau kamu tengok kat sini, okey, darjah 9.1 ni, ditutup apa tu? Apakah organ yang terdapat di sebalik face mask dia tu? Okey. Kemudian kita tengok pula yang ni. Jadi tak ada dalam buku teks, tapi inilah inovasi yang dihasilkan semasa wabak COVID-19 yang lepas. Alright, kita tengok soalannya. Nyatakan fungsi alat perlindungan diri yang dipakai oleh lelaki dalam darjah 9.1. Okey, so kamu tengok kat sini darjah 9.1 itu adalah face mask. So face mask seperti mana cikgu bagi tahu kamu, dia melindungi apa? Okey, apa yang berada di sebalik face mask itu? Okey, so kamu kena mention kat situ melindungi hidung dan mulut sebab dia tutup hidung dan mulut daripada terhidu dan terkena bahan kimia. Okey, so senang je, simple lah cikgu punya tips dekat kamu. Alat perlindungan diri yang kita pakai di dalam makmal melindungi apa yang dia lindungi. Contoh kalau kita pakai goggle, ni spek mata cikgu. Kalau dia pakai goggle, melindungi apa? Melindungi mata daripada terkena bahan kimia. Kalau kita pakai kasut, alat perlindungan diri di dalam makmal melindungi kaki daripada terkena bahan kimia ataupun terpijak serpihan kaca. Kalau kita pakai baju makmal, apa tujuannya? Untuk melindungi pakaian, okay, daripada terkena bahan kimia. Itu dia beri kunci dan kamu kena letakkan organ apa yang dia lindungi. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Apakah kelebihan menggunakan alat seperti yang dipakai oleh lelaki dalam darjah 9.2 pula? Tadi 9.1 kamu kena faham face mask melindungi hidung dan mulut. Sekarang ni sebab dia aplikasi, dia buat inovasi baru yang tidak ada dalam buku teks kamu, iaitu face shield tu, dia lindungi apa? Okey, so tadi hidung dan mulut dah. Sekarang ni dia melindungi mata dan muka daripada terkena bahan kimia. Okey, so tadi dah tutup hidung dan mulut, sekarang ni yang tak tutup mata dan juga muka lah. Tak payahlah berkening ke apa, kening ke janggut ke, semua duduk dalam muka lah. Okey, melindungi mata dan muka daripada terkena bahan kimia. Dapat dah 2 markah. Okey, next kita pergi kepada soalan C. Murid kelas 5A menjalankan aktiviti melihat sistem pencernaan psikotikus. Okey, di akhir aktiviti, seorang murid telah membalut sisa tikus dengan kertas tisu sebelum dibungkus untuk dilupuskan. Ingat balik, ini adalah soalan POS, iaitu Prosedur Operasi Standard untuk menguruskan ataupun melupuskan sisa biologi. Kalau kamu tengok kat sini, sebab dia jalankan eksperimen tikus. Okey, tikus adalah jenis bangkai lah. Bila kita buat pembedahan, dia matilah. So, dia jadi bangkai. So, bangkai dan organ ini adalah kategori C. Ingat balik dia punya POS tu, prosedur operasi standard tu. Okey, so dekat sini dia bagi pilihan kepada kamu 2 jenis alat yang digunakan untuk kita ambil tikus tu. Kita dah balut dah dalam kertas tisu. Kita nak masukkan dalam beg kertas ke, beg plastik. Kan tikus lepas kita dah operate dah, kita dah bedah dah, keluar darah, keluar cecair-cecair tu kan. Okey, so yang mana sesuai? Okey, soalan dia berdasarkan darjah 9.3 yang kita rujuk yang mula-mula tadi tu. Okey, sama ada kertas ataupun plastik, pilih satu jenis pembungkus yang betul sebab soalan dia pilih. Okey, so nyatakan dulu yang mana. Okey, so yang paling sesuai mestilah beg plastik sebab darah tikus kan. Okey, so soalan dia terangkan. Okey, pilih beg plastik, terangkan apa kelebihan beg plastik itu. Okey, beg plastik ni kalau kita belajar teknologi hijau memanglah tak sesuai, dia boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar, tapi yang ni lah sesuai untuk kita guna beg plastik. Kenapa? Kerana untuk mengelakkan cecair daripada tikus itu mengalir keluar. Buat revision balik, lepas kita balut tikus ataupun bangkai itu di dalam kertas tisu, kita masukkan ke dalam beg plastik, kemudian kita masukkan ke dalam peti sejuk untuk disejuk beku. Okey? Okey, so kalau kita letak dalam kertas, nanti kotaklah peti sejuk tu, okey, dengan darah-darah tikus yang mengalir. Itu dia punya soalan. Okey, dan untuk soalan mencipta. Okey, ini soalan mencipta. Kebakaran kecil telah berlaku semasa sesi amali di dalam sebuah bengkel.
Anda diminta untuk menyediakan satu alat pemadam api yang boleh membantu memadamkan api dengan menggunakan bahan-bahan berikut. Dia hanya berikan botol plastik, serbuk bikarbonat, cuka dan penutup botol. Okey, kalau anak-anak pelajar ingat balik, okey, selalunya kebanyakan sekolah lah dia akan buat projek ini, PBL ini menggunakan botol. Kemudian kita ingat balik, kita guna tisu. Tisu tu kita masukkan serbuk bikarbonat, kemudian kita ikat dengan tali. Kemudian kita masukkan ke dalam botol melalui penutup botol yang telah ditebuk. Itu yang kamu lakukan di dalam makmal bersama dengan guru kamu. Tetapi bila menjawab soalan mencipta, kamu hanya perlu menggunakan bahan-bahan yang diberikan sahaja untuk mencipta alat itu. Okey, menggunakan bahan yang diberikan sahaja, tidak perlu menambah bahan baharu. Okey, tapi konsep dia sama. Okey, so disebabkan dia bagi yang ni saja, part ni saja, apa yang kita perlu lakukan? Okey, untuk soalan ni tulis langkah-langkahnya. Dia dah berikan hint pada langkah yang keempat. So kita ada 3 markah, so kita kena bagi 3 langkah. Okey, so langkah yang pertama, masukkan dulu serbuk bikarbonat dan cuka ke dalam botol plastik. Simple. Okey, dah masuk dah. Apa yang perlu buat? Dia bagi penutup botol. So, penutup botol untuk apa? Tutup botol plastik tu dengan penutup botol. Kemudian, simple sangat. Dah tutup dah. Nak buat apa lagi? Goncangkan botol. Simple, dapat 3 markah. 1, 2, 3. Okey, so cikgu ingatkan di sini sekali lagi. Okey, bila kamu menjawab soalan mencipta, hanya menggunakan bahan yang diberikan sahaja. Alright? Okey, next kita pergi kepada bentuk melukis pula. Tadi adalah bentuk menulis. Okey, tahun SPM 2021 dan juga 2022 keluar bentuk melukis satu, menulis satu. Sama dengan 2022 melukis dan juga menulis. Okey, so cikgu bagi juga bentuk melukis. Okey, kalau kamu tengok kat sini soalan ini adalah berkenaan dengan bab teknologi hijau mengenai sektor tenaga lah kalau kita fokuskan di sini. Okey, sekumpulan murid menyertai pertandingan inovasi bertemakan teknologi hijau menggunakan bahan terpakai. Kirajah menunjukkan bahan yang dibekalkan kepada setiap kumpulan. Nah, maksud pertandingan ni diberikan kepada setiap kumpulan paku tekan, plastisin, kemudian diberikan gunting, kemudian diberikan batang aiskrim dan juga diberikan kotak minuman. Ini sahaja, tidak boleh ditambah dengan bahan baru. Soalannya, anda sebagai ahli kumpulan diminta melakar dan melabelkan satu model yang mengaplikasikan sumber tenaga boleh baharu. Highlight kat sini sumber tenaga boleh baharu. Okay, so isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga adalah berkenaan dengan penggunaan bahan api fosil. Okey, so bila penggunaan bahan api fosil secara berlebihan, dia akan menyebabkan isu kekurangan dan juga kehabisannya dan juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar, boleh menyebabkan pemanasan global, itu isunya. Jadi sekarang ni dia nak kamu bina cipta satu model yang berkaitan dengan sumber tenaga boleh baharu. Okey, so sekiranya bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh baharu, kita belajar dalam sektor tenaga, kita ada tenaga air, tenaga angin, tenaga ombak, tenaga geoterma, tenaga biogeosim, banyak kan? Okey, so daripada tenaga-tenaga yang kamu belajar tu, tenaga apa yang sesuai kita buat menggunakan bahan ini. Okey, so soalan seterusnya, lukis dan lakar, kemudian dia nak kamu nyatakan fungsi binaan tersebut. So kat sini kalau kamu tengok disebabkan dia minta kamu lakar dan label, so lakar dan label 2 markah. Okey, dan satu lagi kamu nyatakan fungsi 1 markah. So, 2 tambah 1 lah, 3 markah untuk soalan mencipta ini. Okey, so kat sini cikgu bagilah. Okey, sebabkan dia bagi kotak kan, dia bagi kotak, dia bagi gunting. So, kamu potonglah kotak itu menjadi bilah. Bilah macam ni. Okey, so kita potong kotak tu menjadi bilah kipas macam inilah untuk kita bina model kincir angin. Kemudian paku tekan tu kamu lekatkan ke 4 bilah. Nak buat 4 bilah tak apa, nak buat 5 bilah pun tak apa. Kemudian kamu tekankan paku tekan tu pada batang aiskrim ni dan batang aiskrim tu kita tegakkannya menggunakan plastisin. Okay, so skema markah yang diberikan adalah yang pertama dapat melakarkan model kincir angin dan menggunakan semua bahan. Tak perlu tambah, guna bahan yang diberikan sahaja. Untuk sini, kenapa cikgu tak perlu lukis gunting? Sebab gunting tu kita dah potong dah kotak tu. So, macam pisau, gunting, lepas tu marih pun tu tak perlu kita lukiskan pada rajah nah. Okey, yang kedua markah diberikan bila kamu dapat melabelkan ke semua bahan. Tiga bahan lah, kat sini ada 4. Sekurang-kurangnya kamu label 3 bahan. Okey, diberikan lagi 1 markah. Okey, dan total 2 markah untuk lakaran dan juga label. 1 markah lagi fungsi. So, bila fungsi ini adalah kincir angin, maka kincir angin ini menukarkan tenaga angin
kepada tenaga elektrik. Okey, so cikgu dah cover dah untuk bahagian B ni. Kalau macam kamu ingat balik tadi, cikgu beritahu ada 6 soalan. Okey, dan 6 soalan tu dia ada 3 pasangan. Okey, soalan 5 dan 6 sama ada konstruk, 7, 8 dan 9 dan 10. Okey, so cara menguasai bahagian ini, tips tambahan lah cikgu boleh kongsi. Kamu rajin-rajinlah buat kertas satu yang 40 soalan tu. Pada masa yang sama dapat bantu kamu jugalah untuk mengingat konsep-konsep yang terdapat dalam bahagian B ini. Okey, so untuk video kali ini setakat itu sahaja. Okey, nanti kita akan bertemu pula kepada session yang ketiga atau bahagian yang ketiga. Cikgu akan terangkan pula bagaimana menjawab soalan esei. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.